Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek kita kali ini mengenai bab 8 iaitu oceanografi, mengenai sumber laut, iaitu mewajarkan peranan aquaculture dalam memenuhi permintaan terhadap keperluan makanan laut di dunia. Seterusnya, kami akan memperkenalkan diri kami sebagai ahli kumpulan ini. Saya Nur Amarina Maisara binti Azman. Nama saya Tuan Faiza binti Tuan Muhammad Zuhain. Dan saya Wardina Syafia binti Muhammad Ismail. Nama saya Wasilah Husna binti Rahmat. Ya, Nur Aisyah Amirah binti Saufi. Kami semua daripada kelas 5 tekun. Pembahagian tugasan yang dilakukan oleh Nur Aisyah Amirah untuk diajukan setiap tugasan kepada ahli kumpulan untuk memain peranan dalam menghasilkan projek. Jadual kerja yang telah diaturkan oleh saya sendiri dan dibantu oleh Nur Aisyah Amirah bagi menyiapkan projek kali ini. Isi kandungan juga kami lakukan bagi memastikan setiap maklumat yang kami perlukan ada di dalam ini. Pernyataan masalah iaitu populasi manusia dijangka akan meningkat menjadi 96 bilion menjelang tahun 2050. Bukan setakat itu, sekuriti makanan akan menjadi isu utama dalam negara dan kita perlu menghasilkan lebih banyak makanan walaupun terdapat limitasi dalam sumber pertanian. Permasalahan ini boleh mengakibat ketidakcukupan sumber hasil laut menjelang tahun 2050 juga. Cadangan penyelesaian masalah yang kami lakukan adalah melakukan proses peternakan spesies hidup pemari yang merakumi hidupan air tawar, air payau dan air masin yang dikenali sebagai aquaculture. Bukan setakat itu, dalam jenis peternakan ini kita perlu memilih ikan yang tepat untuk mendapatkan jumlah maksimum dan penghasilan. Seterusnya boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti ternakan bagi memenuhi permintaan keperluan makanan dalam negara. Contoh haiwan yang kita boleh ternak adalah ikan keli, ikan talapia, ikan kerapu, ikan patin dan banyak lagi yang boleh meningkatkan hasil makanan kita dalam negara tersebut. Dalam bayang-bayang ikan, kami memilih ikan keli. So, sebelum kami masuk projek kami akan memperkenalkan dulu ikan keli ini apa sebenarnya. Okay, the first adalah ikan keli ialah ikan air tawar yang terdapat banyak di negara-negara ASEAN, khususnya di Malaysia. Ikan keli juga merupakan spesies ikan yang mudah ditemui yang mempunyai daya tahan yang tinggi berbanding dengan ikan yang lain. Ikan keli juga dikenali sebagai catfish ataupun sebagai ikan yang bermisal. Kebanyakan orang memilih ikan keli sebagai ikan ternakan kerana mereka tahu ikan keli mempunyai kelebihan yang terdapat pada ikan keli saja. So, kami akan terangkan tentang kelebihan peternakan ikan keli. Okey, first, ikan keli boleh diternak dalam takungan seperti kolam, tangki semen, tangki kanvas dan tangki jitan kaca ataupun dikenali sebagai fiberglass. Bukan itu setakat itu saja kita boleh menternak juga di belakang rumah. Sangat simple dan cara penjagaan tu sangatlah senang untuk dilakukan setiap individu. Yang kedua ialah tempoh pembesaran ikan keli selama 3 bulan untuk mencapai saiz pasaran iaitu 6 ekor per kilogram. Ikan keli memerlukan makanan yang betul untuk membesar dengan cepat dan menghasilkan kualiti ikan yang terbaik. Antara jenis-jenis makanan untuk ikan keli ada 3 jenis iaitu makanan rumusan, makanan semula jadi dan makanan tambahan. Bagi makanan semula jadi, ia merupakan makanan asasi seperti plankton yang terdiri daripada phytoplankton dan zooplankton. Manakala makanan tambahan pula, ia terdiri dari bahan-bahan dari alam semula jadi dan sisa pertanian seperti daun, tumbuhan, rumput, bijirin, ikan baja dan lain-lain. Manakala makanan rumusan ataupun dikenali sebagai pet food, di mana ia merupakan makanan yang lengkap dan seimbang yang terdiri dari campuran karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Seterusnya adalah anggara kos. Kami menggunakan ikan keli sekilonya berharga RM4.50. Lakaran projek yang dilakukan oleh Tuan Faiza menunjukkan pandangan sisi dan pandangan atas sekaligus menyatakan ukuran. Bekas yang kami menggunakan adalah berukuran. Ketinggiannya adalah 40 cm dan lilitannya adalah 130 cm. Lakaran ini juga menggambarkan bahan-bahan yang kami pakai dalam menghasilkan projek ini.
Rana raya projek iaitu objektif kami ialah membuat projek aquaculture dengan menggunakan bahan kita semula. Bahan-bahan yang diperlukan dalam menghasilkan projek ini adalah 3 ekor ikan keli, air bebas klorin iaitu air hujan, pump air dan tong sampah kita semula. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam menghasilkan projek ini, pertama adalah isi air bebas klorin ke dalam tong sampah kita semula dengan menggunakan pump air seperti raja di atas. Kemudian masukkan 3 ekor ikan keli ke dalam tong sampah kita semula yang berisi air seperti raja di bawah. Dan langkah terakhir, pastikan ikan keli berada di kawasan yang teduh daripada sinaran matahari. Akhir sekali adalah sumber rujukan. Setiap maklumat yang kami dapat dalam video ini adalah daripada rujukan internet dan buku teks. Sampai sini sahaja penerangan kami dalam video ini. Sekian, terima kasih.